Terlalu ramai orang yang berniat untuk berpuasa tapi tak berapa rajin untuk bersahur. Selain daripada peringatan Allah dan Rasulullah tentang bahawa pahala diganda-ganda-ganda dan kita tak tahu gandanya berapa. Jangan tanya berapa ganda yang aku bagikan kerana itu hak aku. Allah take over everything. Malaikat punya tugas nak bagi pahala itu terus diambil oleh Allah, terus ke kita. Bermakna Allah take charge direct. Rasa ke dok Allah sayang sangat ke kita? Rasa ke tidak Allah berikan keistimewaan kepada kita yang bernama orang-orang mukmin? Tapi peringatan ini mungkin boleh diambil sebagai satu bahan untuk kita merenung balik ke dalam diri. Okey, kalau kita kata pesta-pesta ini maknanya kita nak buat baik. Tapi sebelum itu suka berkongsikan sikit apa kerugian supaya kita tidak terus rugi sebab nak jadikan dia pesta ibadah. Okey, kepada orang muda-muda mungkin kita ambil kira peringatan ini juga sangat penting. Terlalu ramai orang yang berniat untuk berpuasa tapi tak berapa rajin untuk bersahur. Okay, dianggap sahur tu alah, tak payah sahur pun okey je. Sebab sahur bukan makan banyak pun. Tetapi itu mencacatkan. Kerana sunat muakkad ataupun sunat yang besar, ataupun Allah kata kamu menghina perintah aku, kamu menghina sunnah Rasulullah. Rasulullah bersahur, kenapa kamu tak sahur? Okay, bermakna kita tidak hormat keistimewaan yang Allah sudah sediakan pada setiap yang berpuasa. Maka tolong ambil kira bahawa kalau kita berniat untuk berpuasa, kalau kita tak bangun sahur, kita berniat sebelum tidur, betul? Tapi jangan sampai anak muda kita rasa satu kebiasaan. Kerana yang membezakan di antara puasa Yahudi dan Nasrani dengan Islam adalah sahur. Okay? Kalau kita puasa tak sahur, bermakna puasa kita sama dengan puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tolong ambil kira. Sebab itu kita harus melalui Ramadan ini dengan ilmu. Walaupun kita tak penat, walaupun kita kata mampu puasa, walaupun tak sahur, tapi itu sudah menjejas kekuatan untuk mendapat 8 pintu yang Allah buka untuk kita jadikan Ramadan sebagai pelurunya. Itu yang pertama. Maka tolong ingatkan pada semua anak-anak, pada semua yang muda, pada siapa keluarga, kalau kamu berniat untuk berpuasa besok, tolonglah bersahur. Kerana bersahur itu sebahagian daripada apa yang dibuat yang diperintah oleh Allah dan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Menentang Rasulullah bermakna tanggal Muhammad dan Rasulullahnya. Bila tanggal Muhammad dan Rasulullahnya, tertanggallah seluruh ibadah. Ini yang kita bimbang. Sebab itu 2 kalimah syahadah kita itu harus menjadi batu pemata yang paling besar untuk kita junjung. Kenapa aku puasa? Sebab aku sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa aku solat? Sebab aku sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau tidak syahadah, kita dengan puasa dan dengan solat tak lekat. Bila tak lekat, maka kita tak nampak aku puasa ni sebab apa. Sedangkan solat dan berpuasa untuk membuktikan bahawa aku sudah beriktikad tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Bila tiada Tuhan melainkan Allah, maka segala yang aku buat ini adalah kerana untuk dijadikan bukti di mata kita. Nak jadi bekal pada Allah. Apa tanda kamu hamba Allah? Apa tanda kamu sudah mengucap 2 kalimah syahadah? Saya mengucap 2 kalimah syahadah, tak ada Tuhan kan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya sudah solat sebagai satu lambang ketaatan. Jangan lekang antara syahadah dengan solat. Jangan lekang antara syahadah dengan puasa. Kenapa puasa? Bukan sebab Ramadan. Kerana puasa ada di sepanjang tahun. Hanya nama-namanya saja yang berbeza dan pahala-pahalanya berbeza, dan hanya solat fardu yang fardu saja di bulan Ramadan. Jangan sampai anak kita puasa di bulan kerana adanya Ramadan. Jangan sampai kita rasa anak berpuasa kerana semua orang puasa. Kerana dia tak boleh makan. Kerana nanti malu kawan tengok kalau tak puasa. Okay, tapi kemarin cucu Umi yang darjah 3, baru masuk darjah 3,
Tanya opah-opah betul ke kalau tak sahur tak payah puasa? Dia kata Haris tahu dekat mana. Haris duduk tunggu mama, dia kata orang sebelah Umi tu, abang yang sebelah Haris tu cakap saya tak puasa. Jadi kawannya tanya, kenapa kamu tak puasa? Sebab tak sahur. Mak saya kata kalau tak sahur tak payah puasa. Ini memang dialog budak-budak. Okay? Tetapi memberi implikasi yang sangat besar. Kalau anak pegang fakta itu sampai dia tua, apa jadi? Itu satu. Kedua, kalau mak tak ada ilmunya, jangan bagi petua senang-senang. Jangan kata tak sahur maka tak puasa. Jadi budak tu merdeka lah. Jadi anak yang liat nak bangun sahur, apa jadi? Tak bangun sahur lah. Dia sudah dapat satu modal, tak sahur, tak puasa. Oi, budak umur 8-9 ni kalau tak puasa tu loncat-loncat. Dia tak rasa tak puasa tu malu ke sedih ke apa ke, tak ada pahala ke apa, dah. Dia tidak melihat begitu. Kerana dia melihat keperluan fizikal, tidak melihat keperluan mental, tidak melihat keperluan iman, tidak melihat keperluan nafsu. Ni kekuatan. Maka bagi balik kekuatan pada anak-anak ataupun pada siapa saja, peringatan yang benar-benar mengikut syariat. Sebab puasa yang Allah terima ialah puasa yang benar-benar mengikut apa yang sudah disyariatkan. Ini kekuatan. Jangan tambah-tambah petua kalau kita tak cukup ilmu. Okay? Ini batal ke tak batal? Korek hidung batal ke tak? Loh. Itu cerita zaman dulu lagi. Okay? Maka kalau boleh kita tak nak lagi ada mak-mak yang begitu.